Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan terbaru berkaitan dengan pengampunan Najib yang menggemparkan kita semua. Laporan ini dipetik dari Malaysia kini dengan bertajuk Lembaga Pengampunan Cadang Najib Habiskan Hukuman Penjara, kata Safi. Wow, ini memang betul-betul mengejutkan kita. Tak sangka pula tiba-tiba keluar perkara ini. Surat yang mempunyai cap mohor yang di Pertuan Agong sebelum ini menunjukkan kemungkinan wujud perbezaan pendapat antara Sri Paduka dan Lembaga Pengampunan berkaitan hukuman Najib Razak. Surat itu dibacakan oleh Peguam Najib Sapih Abdullah hari ini yang mendedahkan Lembaga Pengampunan tidak menasihat Agong mengurangkan hukuman bekas Perdana Menteri itu. Safi berkata pengumuman dalam surat itu dibuat oleh Menteri Wilayah Persekutuan Zaliha Mustafa. Katanya, ia menyebut bahawa Lembaga Pengampunan berdasarkan Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan pada 29 Januari menasihati Agong supaya Najib meneruskan baki hukuman. Bagaimanapun, kata Safi, surat itu juga menyebut titah Agong bahawa adalah munasabah pada hemat beta, belas kasihan patut diberi kepada Najib. Surat itu mengandungi perintah Al-Sultan Abdullah yang menjalankan kuasa baginda bawah Perkara 42 serta kuasa-kuasa lain supaya hukuman terhadap Najib dikurangkan separuh dan denda dikurangkan kepada 50 juta ringgit. Perkara 42 berkaitan kuasa pengampunan dan kuasa membentuk lembaga pengampunan. Safi berkata surat yang ditandatangani oleh Zaliha itu diterima oleh Najib sebagai pihak terlibat. Bagaimanapun, peguam itu menyatakan keraguan sama ada. Surat itu ditulis pada 29 Januari, hari Lembaga Pengampunan memutuskan permohonan Najib. Dia membayangkan ia ditulis selepas bahagian undang-undang mengeluarkan kenyataan yang mengumumkan keputusan Lembaga Pengampunan pada 2 Februari. Katanya surat itu tidak mengandungi kesilapan seperti kenyataan 2 Februari, yang antaranya menyebut Najib memperoleh pengurangan denda sebanyak 50%. Terdahulu dalam sidang akbar, Safi membayangkan Al-Sultan Abdullah mahu memberikan pengampunan penuh kepada Najib. Saya diberitahu dan saya yakin ia berlaku. Jika tidak, saya tidak berani beritahu kamu bahawa 29 Januari yang di Pertuan Agong memikirkan untuk memberikan pengampunan penuh. Tetapi baginda mahukan kepastian dakwa Safi. Dia mendakwa Agong kemudian memberikan kertas undi kepada 4 anggota tidak tetap Lembaga Pengampunan supaya menjawab soalan sama ada pengampunan penuh patut diberikan. Lembaga itu sepatutnya hanya mempunyai 3 anggota tidak tetap di samping Agong, Peguam Negara dan Menteri Wilayah Persekutuan. Safi kemudian berkata dia tidak tahu keputusan undian itu, tetapi ia kemudian membawa kepada keputusan hukuman Najib diringankan tanpa pengampunan. Katanya perkara itu menunjukkan Agong mempunyai hak mutlak untuk memutuskan pengampunan, tetapi baginda memilih untuk mendengar pandangan pihak lain. Safi juga mendedahkan bahawa Najib mempertimbangkan untuk membuat permohonan pengampunan baru bagi mendapatkan pembebasan. Pengkritik pendapat Najib berpendapat Najib tidak layak mendapat belas ihsan, manakala penyokongnya pula mengharapkan bosku mendapat pengampunan penuh. Beberapa komen kata ada yang bersetuju, ada yang tidak bersetuju. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat malam, salam sejahtera. Selamat petang, salam sejahtera. 3 fakta merapu Syed Saddiq akhirnya dibidas. Lama juga tak dengar tentang jejaka tampan ini keluar di media sosial. Sejak beliau dijatuhi hukuman penjara dan sebat kerana kesalahan beliau yang telah diputuskan di mahkamah, jarang sekali kita mendengar suara
gegak gempita daripada Syed Saddiq Syed Abdurrahman. Namun akhirnya Syed Saddiq Syed Abdurrahman tampil juga akhirnya bercakap dan memberikan komen berkaitan dengan kes pengampunan Najib Tun Razak. Tapi ada juga netizen yang sinis menyindir beliau. Kata mereka, jangan sibuklah dengan keputusan Najib. Sibuklah untuk mempertahankan diri. Jangan takut, kata mereka. Dan mesti cuba memperjuangkan. Nanti kena sebat pula, kata mereka lagi. Ini jawaban kepada 3 fakta yang merapu daripada Syed Saddiq Syed Abdurrahman, ditulis oleh Farhan Zulkifli dari Harapan Daily. Rakyat tidak puas hati dengan keputusan pengurangan hukuman Najib. Memang sangat adil dan munasabah. Siapa saja boleh terima. Tapi dalam masa yang sama, Syed Saddiq tidak perlu datang dengan 3 fakta merapu. Biar kita jawab 3 tuduhan Syed Saddiq Syed Abdurrahman itu. Yang pertama, Syed Saddiq kata ini keputusan kerajaan. Sebabnya yang di Pertuan Agong YDPA mendapat nasihat daripada Menteri Wilayah dan Peguam Negara. Sebagai orang yang pernah jadi menteri 22 bulan, Syed Saddiq patut tahu ini kuasa mutlak yang di Pertuan Agong. Malahan, bekas ahli lembaga pengampunan sendiri kata, ini adalah keputusan mutlak yang di Pertuan Agong. Kalau dalam mesyuarat tempoh hari, Menteri Wilayah bantah sekalipun, yang di Pertuan Agong ada kuasa mutlak untuk teruskan dengan keputusannya. Kedua, Saddiq kata kerajaan boleh campur tangan. Sebabnya dulu Pakatan Harapan PH pernah letak prasyarat untuk Perdana Menteri Baharu Mahathir dapatkan pengampunan untuk Anwar. Dalam tangkap layar Saddiq itu pun, kita tidak nampak di mana yang PH letak prasyarat. PH kata akan berusaha mendapatkan pengampunan diraja. Saddiq kata Menteri Wilayah ketiga. Fakta merapu ketiga daripada Syed Saddiq ialah apabila Syed Saddiq kata Menteri Wilayah mengaku ini keputusan kolektif. Kenyataan ini keluar sebagai respon kepada kenyataan media Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda. Dalam lembaga pengampunan ada yang di Pertuan Agong, Menteri Wilayah, Peguam Negara dan 3 ahli lantikan yang di Pertuan Agong. Tapi apa mudah buat? Letak kesemua kesalahan pada Menteri Wilayah. Sebab itu, jawapan itulah yang keluar. Ada 6 orang. Kenapa dia sebut seorang saja yang kena? Kepada Saddiq, sebagai ahli parlimen, kamu tahu, keputusan ini adalah kuasa mutlak yang di Pertuan Agong. Kenapa tidak berani untuk kecam keputusan ini terus tanpa kaitkan kerajaan? Dan kalau betul ini keputusan kerajaan atau Anwar, Saddiq perlu tanya rakan baharu kamu, yaitu Perikatan Nasional PN. Nombor 1, kenapa sehingga hari ini tiada satu pun pimpinan PN yang keluar kenyataan mengaitkan Perdana Menteri dengan keputusan ini? Kedua, kenapa timbalan Presiden PAS siap minta hormat keputusan tersebut? Saudara-saudara sekalian, selain daripada itu, ini 12 fakta pengampunan Najib. Nombor 1, yang di Pertuan Agong mempunyai kuasa mutlak mengikut perlembagaan dalam hal pengampunan dan pengurangan hukuman benduan. Kedua, kesalahan itu mestilah dibicarakan atau dilakukan di dalam wilayah persekutuan. Ketiga, semua banduan berkaitan mempunyai hak untuk memohon. Keempat,
yang di-Pertuan Agong berkuasa penuh memberi pengampunan sama ada dengan atau tanpa mendengar nasihat dari lembaga pengampunan. Kelima, petisyen hanya boleh difailkan oleh banduan keluarga atau peguam yang dilantik dan jabatan penjara. Keenam, yang di-Pertuan Agong sendiri mempengerusikan mesyuarat lembaga pengampunan. Ketujuh, ahli-ahli lembaga pengampunan ialah peguam negara, menteri wilayah dan 3 ahli yang dilantik oleh yang di-Pertuan Agong. Kelapan, pemberian pengampunan bukan dalam skop kuasa pentadbiran kerajaan atau eksekutif. Kesembilan, peguam negara memberi nasihat dan pendapat dari sudut undang-undang, namun yang di-Pertuan Agong berkuasa mutlak dalam membuat keputusan. Kesepuluh, keputusan yang di-Pertuan Agong tidak boleh dicabar di mahkamah, termasuk isu sama ada yang di-Pertuan Agong menerima nasihat lembaga penasihat ataupun tidak. Ke-11, lembaga pengampunan adalah mahkamah belas kasihan, iaitu Court of Mercy, dan bukan mahkamah undang-undang biasa ataupun Court of Law. Nombor 12, lembaga pengampunan tidak melepaskan sabitan bersalah Datuk Seri Najib Tun Razak, tetapi hanya meringankan jumlah hukuman. Yang paling penting daripada 12 perkara tentang keputusan pengampunan Najib itu ialah 11 dan 12. Lembaga pengampunan adalah mahkamah belas kasihan atau Court of Mercy dan bukan mahkamah undang-undang biasa. Ke-12 pula ialah lembaga pengampunan tidak melepaskan sabitan bersalah Datuk Seri Najib tetapi hanya meringankan jumlah hukuman. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Dipetik daripada Harapan Daily, bersatu sokong Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim. Penyokong Azmin, Hamzah Zainuddin, bercakaran. Krisis di dalam Bersatu sedang memuncak. Ia membabitkan 2 pemimpin Bersatu yang gagal memenangi kerusi parlimen dalam pilihan raya umum ke-15. Penyokong kedua-dua kumpulan menuduh bahawa pesaing mereka telah berjumpa dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kumpulan penyokong Datuk Seri Mohamed Azmin Ali mendakwa Setiausaha Agung Parti Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang datang menemui Perdana Menteri ke-10, manakala penyokong Hamzah Zainuddin pula mendakwa Azmin dan Timbalan Presiden Datuk Faizal Azumu yang sebenarnya berbuat demikian. Azmin ialah ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu dan Ketua Bersatu Selangor. Menurut seorang penyokong, Hamzah yang menggunakan nama Encik Richard yang berkicau melalui Twitternya, tim Azmin Ali sedang membayangkan kononnya Hamzah jumpa Anwar. Padahal Azmin dengan peja Faizal Azumu yang jumpa Anwar. Dia orang tak ada jawatan ahli parlimen, so duduk hianat kat parti sendiri, kata mereka. Jangan sampai aku bongkar, sampai lingkup terus bersatu, tulis Richard menerusi Twitternya. Richard telah melampirkan satu siaran, kononnya Hamzah merisik jawatan di pejabat PMO yang dilabelkan sebagai fitnah. Setiausaha Sulit Hamzah Zainuddin, Ahmad Ikhwan Fadli juga menafikan
Desas-desus ketua pembangkang itu sedang merisik jawatan dalam kerajaan. Sebaliknya, Ahmad Ikhwan berkata, individu berkenan bukan Hamzah, selain menyifatkan kabar angin itu sebagai fitnah dan perang saraf level amatur. Fitnah, orang lain merisik, orang lain pula yang difitnah. Perang saraf level amatur, no class katanya menerusi account X hari ini. Percakapan ini berlaku ekoran laporan media baru ini yang mendakwa pemimpin kanan bersatu dilihat di pejabat Perdana Menteri PMO. 3 hari yang lalu muncul sebuah laporan yang mendakwa seorang pemimpin utama bersatu sering kelihatan di PMO demi kelangsungan politik beberapa pemimpin parti tersebut. Individu berkenan berjanji akan memberikan lebih banyak sokongan ahli parlimen bersatu kepada kerajaan. Setakat ini, 6 ahli parlimen bersatu sudah mengisytiharkan sokongan kepada Anwar tanpa keluar daripada bersatu. Ini menyebabkan bersatu mahu memindah perlembagaan parti. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Saudara-saudara sekalian, ada yang bertanya tadi, adakah Parti Bersatu akan bergabung dengan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim minggu depan ataupun hujung bulan Februari ini, disusuli oleh PAS? Dan adakah UMNO pula akan keluar daripada kerajaan? Persoalan itu timbul apabila pendedahan luar biasa berani daripada ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Faisal, yang kini telah mengubah kenyataan beliau. Sebelum ini beliau kata, hanya ada 10 ahli parlimen daripada Parti Bersatu yang akan menyokong Anwar Ibrahim. Tetapi kini beliau mengubah kenyataan itu. Beliau kata bukan 10, tetapi 16 ahli parlimen daripada Parti Bersatu kini bersiap sedia untuk menyokong Anwar Ibrahim. Dengan itu, daripada dasar ataupun fakta yang dinyatakan oleh ahli Parlimen Bukit Gantang itu, ada yang mula berkira-kira, menyatakan bahawa kini Parti Bersatu sudah tiada apa-apa lagi. Bayangkan mereka hanya ada, kalau tak silap, 30 ahli parlimen. Dengan menolak 16, mereka separuh telah hilang ahli parlimen. Dengan kata yang lain, mereka sudah tidak punya harapan untuk bersaing dengan parti PAS memimpin Perikatan Nasional, kerana jangankan kuasa, kekuatan untuk mengontrol ahli parlimen sendiri pun kelihatan lemah. Tapi yang menariknya ialah mula timbul desas-desus mengatakan mungkin Parti Bersatu akan isytiharkan secara en blok keseluruhannya menyokong Anwar Ibrahim. Bila Parti Bersatu sudah menyokong Anwar Ibrahim secara en blok, secara keseluruhan, maka Perikatan Nasional mungkin masih ada, tetapi sudah tidak lagi berfungsi sepenuhnya. Walau bagaimanapun, mereka masih boleh menjalankan tanggungjawab sebagai pembangkang yang berwibawa, kerana kestabilan politik masih terjaga dan semua dasar kerajaan boleh diluluskan dengan baik, tapi masih boleh didebatkan di Dewan Parlimen. Jadi ini sebenarnya yang kita kehendaki. Kalau benar Parti Bersatu menyahut cadangan dan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong sebelum ini, yaitu Al-Sultan Abdullah, yaitu baginda menginginkan kerajaan perpaduan, maka dengan itulah dijangkakan kerajaan Malaysia akan lebih mudah memacu kemajuan dan kita akan lebih ke arah kehadapan lagi. Bagaimana pula dengan PAS?
tidak ada mustahil, PAS juga akan menyokong kerajaan perpaduan ini. Dan kini menjadi persoalan ialah bagaimana penerimaan UMNO terhadap kehadiran dua parti pembangkang itu kalau benar bersatu secara en blok menyokong Anwar Ibrahim. Maka bersainglah mereka sesama sendiri. Tetapi secara positifnya, Anwar Ibrahim tidak akan lagi tertekan. Tidak akan lagi tertekan oleh sesiapa di dalam kerajaan perpaduan. Beliau boleh membuat apa-apa keputusan secara lebih baik kerana tidak lagi tertekan oleh mana-mana parti politik. Ambil keputusan apapun, beliau tidak akan terganggu. Sebelum kita berpisah, sila nyatakan komen Anda. Adakah benar Anda setuju dengan kenyataan rakan yang bertanya di dalam ruangan komen, Parti Bersatu akan menyokong Anwar Ibrahim bergabung dengan kerajaan perpaduan secara en blok? Dan adakah itu mustahil? Saya rasa itu tidak akan mustahil. Karena itu boleh menyelamatkan kerajaan perpaduan ini. Karena sekarang ini, isu yang paling panas di dalam kerajaan perpaduan ialah melibatkan pengampunan penuh Najib Tun Razak. Benarkah 16 ahli parlimen akan menyokong Anwar Ibrahim menjelang akhir Februari ini? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.